Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizal Zaman bertemankan rakan tugas Hafizi Rosli dalam program Awni Pagi segmen Realiti Rakyat. Baiklah, penularan wabak COVID-19 tidak akan melemahkan kita jika kita sama-sama menghadapinya. Anda tidak berseorangan dalam menghadapi waktu getir ini. Kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat, tumbuh khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan berikan peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Kerana setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir kerana Astro Awani prihatin. Kekal di rumah, kita jaga kita, hapuskan COVID-19. Dan segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Baiklah, inovasi terbaru iaitu penghasilan saringan COVID-19. Ketika berdepan dengan penularan COVID-19 di seluruh dunia ini, banyak cerita-cerita inovasi dihasilkan oleh profesional dan juga masyarakat untuk membendung dan juga merawat COVID-19. Sebagai contoh, satu inisiatif dan juga inovasi dijalankan di Hospital UiTM Sungai Buloh di mana membangunkan prototipe unit saringan masa mudah alih, unit Comeback namanya, dengan mengambil sampel pesakit disyaki COVID-19. Dan ia dihasilkan oleh pasukan yang dikenali sebagai Doktor dan Jurutera Reka Bentuk Menentang COVID-19 DDEC 19MY. Dan untuk bercakap lebih lanjut mengenai usaha yang dijalankan ini, kita bersama dengan Profesor Dr. Sazli Shahlan Kasim, merupakan pengarah Hospital UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa khabar Hafizi? Khabar baik. Kedua nama Hafizi di sini. Baik Prof, jelaskan sedikit mengenai inisiatif dijalankan ini. Jadi apa yang telah terjadi pada awal bulan April sewaktu negara kita hangat menghadapi COVID-19 ni, sekumpulan jurutera dan juga alumni daripada UiTM telah menyedia dan mereka bentuk unit combat untuk membantu melawan COVID-19. Apa unit ni boleh melakukan ialah ia boleh digerakkan dengan cepat dan serta-merta ke kawasan wabak untuk menjalankan saringan swabbing ke atas kumpulan pesakit atau populasi yang mungkin ada penyakit COVID-19. Jadi kami di Sungai Buloh pun sentiasa menyokong Hospital Sungai Buloh, Hospital Kementerian Kesihatan, dan antara usaha kami adalah untuk menerima semua pesakit-pesakit KKM. Unit Combat ini adalah langkah seterusnya bagi membantu kerajaan menangani wabak COVID-19 di antara komuniti yang berdekatan dengan kampus kami di Sungai Buloh ni, dan juga boleh dimobiliskan ke kawasan-kawasan lain di mana-mana di Malaysia sepertinya. Prof, dalam lebih kurang dalam berapa ramai sebenarnya yang memainkan usaha dalam mencipta inovasi tersebut, dan juga apakah peranan yang dimainkan oleh Hospital UiTM untuk pastikan usaha ini berjaya dilaksanakan? Ya, jadi ini mungkin salah satu hikmah PKP dan Movement Control Order, di mana kita dapat menggambling tenaga-tenaga profesional daripada doktor, daripada jurutera dan pelbagai lagi bidang, aerospace engineer for example, untuk menghasilkan unit di belakang saya ini. Peranan UiTM adalah untuk mengenal pasti inovasi daripada kalangan alumni-nya sendiri dan juga membantu membuat proses validation, memastikan alat ini, design ini selamat untuk digunakan. Kalau dilihat nanti sebentar lagi, kita akan dapati yang unit ini berbeza dengan unit-unit yang direka cipta oleh mereka tempatan mahupun luar negara, di mana kemasan, specs dan kemampuannya jauh lebih tinggi. Jadi kalau dilihat, dia boleh memastikan pesakit itu sentiasa berada dalam keadaan selamat, dan yang paling penting adalah untuk mengurangkan beban PPE kepada pekerja kesihatan.
saya sebagai pekerja kesihatan yang terpaksa membuat swab kepada pesakit yang ramai, katakanlah dalam 400 ke 600 ke 800 satu hari, boleh melakukan prosedur ni dalam keadaan yang agak selesa, di mana bilik itu adalah berhawa dingin. Jadi keadaan di sini di mana kita di Hospital UiTM mengenal pasti satu inovasi yang agak bagus yang boleh digunakan untuk kesihatan umum sebagai contoh. Baik Prof, kami juga merupakan alumni kepada UiTM dan kami bersedia untuk menyumbang bakti kami untuk dari segi pengkomersialan dan juga sebagainya. Dan di pihak Hospital UiTM, apa agaknya perancangan melihat kepada unit kombat ini pada masa hadapan? Ya, jadi sekarang setelah kami telah membuat proses validasi dalam masa seminggu dua ni, kami dapati data yang kami dapat ni agak meyakinkan, di mana keselamatan terjamin, sampel yang diperolehi juga boleh digunakan, dan kualiti lab kami, di mana lab kami di Sungai Buloh ni adalah antara lab 10 makmal yang dikenali oleh MKAK untuk memproses sampel-sampel COVID-19. Jadi di sini kami ada complete solution untuk, satu, membuat saringan di komuniti, dua, membuat saringan dengan baik, tiga, mengurangkan penggunaan PPE, dan empat, menghantar spesimen ke lab, dan proses yang dibuat di lab juga adalah kental dan agak accurate, di mana pesakit tidak perlu syak dan wasangka dan was-was tentang keputusan yang diperolehi. Prof, setakat ni yang berada di belakang Prof itu adalah prototipe, dan adakah ada perancangan masa depan untuk menghasilkan lebih banyak lagi inovasi tersebut? Prototype sekarang ada dua di belakang saya ni, nama dia Combat Heavy, di mana kelengkapan dia agak high spec lah. Unit ni bukan sahaja mampu membuat swab ke atas 800 pesakit satu hari dalam keadaan yang agak selesa, malah juga dilengkapi dengan kelengkapan satellite communication. Jadi sekiranya perlu dihantar ke Belaga ke pedalaman Sabah dan Sarawak, dia masih dapat menghantar data ke PKD seumpamanya untuk mengesan pesakit-pesakit dan untuk membuat pemantauan dan mengutip data-data dan sebagainya. Ini adalah unit pertama. Antara cadangan kami untuk masa hadapan adalah untuk membina combat unit model sebagai unit drive-thru, di mana pesakit tidak perlu keluar daripada kereta. Jadi ini akan memudahkan proses saringan dan boleh dilakukan di tempat-tempat seperti petrol pump, di Plaza Tol, dan juga di shopping mall, di parking lot, Tesco, Aeon dan sebagainya. Itu adalah sebagai contohlah apa yang mampu dilakukan. Selain daripada itu, kami juga sedang berusaha antara kolaborasi UiTM, Hospital UiTM dan juga alumni UiTM di DEC 19 ni, kami juga sedang berusaha untuk menghasilkan unit yang lagi ringan, yang lagi senang digerakkan untuk kegunaan di kawasan-kawasan pedalaman, for example, yang boleh diletak di belakang jeep atau di belakang truk, dan boleh menggunakan makmal portable BSC. Itu adalah antara gubahan idea yang masih dalam proses production. So insya-Allah dalam seminggu dua ni prototype unit tu juga akan dihasilkan. Sekiranya ada keperluan, maka unit-unit ni juga boleh dihasilkan secara komersial dan secara besar-besaran. Sebab rakan partner kami di bahagian industri juga adalah rakan yang agak kukuh dan juga mampu menghasilkan unit-unit ini dengan agak laju. Prof, kita juga ingin melihat selain hanya menumpukan kepada saringan COVID-19 ini, jadi selepas selepas COVID-19 ini atau pasca COVID-19 ini, adakah usaha itu akan terhenti di situ saja ataupun mungkin akan berfungsi sebagai ada fungsi-fungsi yang lain? Jadi kalau kita lihat di negara-negara yang kehadapan daripada kita seperti negara China, South Korea, Hong Kong, Singapura dan sebagainya, COVID ini tidak terputus apabila PKP ini berhenti. Masih ada jangkitan di kalangan komuniti secara sporadik.
Jadi saya rasa masih ada keperluan untuk menumpukan perhatian kita kepada community screening. Walaupun kita tahu daripada data daripada Salcare, insiden COVID-19 di kalangan komuniti agak rendah, bagus. Tapi mungkin dia adalah lebih tinggi daripada yang kita sangkakan. Bila kita test lebih ramai sakit atau lagi ramai orang, mungkin kita akan dapat lagi ramai kes-kes yang positif. Kita tidak tahu. Antara yang boleh dilakukan oleh unit ini bukan sahaja untuk test pesakit, untuk mengambil nasal swab, ia juga boleh digubal atau diolah untuk menguji penyakit-penyakit lain, mengambil darah seumpamanya. Lagi satu keperluan atau benda yang kita nampak mungkin menjadi keperluan di masa depan adalah untuk menggunakan konsep kontena ini sebagai mobile medical ward untuk saringan pesakit-pesakit yang disyaki ada penyakit COVID, SARS dan sebagainya. Ini adalah untuk meringankan beban kepada unit-unit kecemasan yang sedia ada di serata di negara Malaysia. Sebagai contoh, di unit-unit kecemasan hospital besar mungkin tidak ada masalah, tetapi banyak lagi hospital-hospital yang kecil dan juga hospital-hospital swasta yang terpaksa mengubah cara kerjanya sekarang ini untuk menangani wabak COVID. Sekiranya kita dapat menghasilkan mobile emergency department untuk pesakit-pesakit yang ada severe acute respiratory illness atau SARI atau yang disyaki ada COVID-19, di situ ada kegunaan untuk unit-unit kontena ini. Untuk melakukan pengubahsuaian tu tidak mengambil masa yang lama disebabkan adanya wujudnya skill set yang sedia ada di kalangan engineer kami sekarang ni. Baik, terima kasih Profesor Dr. Sazli Shahlan Kasim merupakan pengarah Hospital UiTM atas penerangan dan juga atas perincian mengenai inisiatif yang dijalankan ini. Dan juga kita ingin bersama dengan salah seorang lagi panel kita, iaitu kita ingin mengenalkan Dr. Azizi Ayub merupakan Timbalan Presiden iMedic. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, Doktor. Boleh dengar kami, Doktor? Baik, Doktor. Kita ingin melihat kepada, kalau kita visit tadi kita dapat saksikan usaha yang dijalankan oleh Hospital UiTM ini bersama dengan kira-kira 200 sukarelawan seperti yang dinyatakan tadi. Ia merupakan satu usaha yang amat menarik sekali kerana kita dapat saksikan setiap hospital sekarang ini, apa yang dikatakan oleh Profesor tadi, harus mengubah cara kerja mereka untuk membuat saringan dan sebagainya. Dan ini sebagai satu penyelesaian kepada permasalahan-permasalahan untuk membuat saringan dan sebagainya. Dan kita ingin juga melihat kepada usaha yang dijalankan ini untuk memperincikan siapa agaknya di belakang penghasilan unit combat ini dan juga bagaimana sebenarnya kos operasi atau kos untuk menyediakan unit combat ini. Kita akan bersama dengan Dr. Azizi Ayub merupakan Timbalan Presiden iMedic. Assalamualaikum. Selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, first kali Doktor boleh terangkan bagaimana pengumpulan dana untuk menghasilkan unit combat ini dan dalam kosnya berapa banyak dana diperlukan untuk menghasilkan satu unit sahaja, Doktor? Ya, terima kasih. Untuk menghasilkan satu unit combat ini, kita memerlukan gabungan dari kalangan doctors dan juga engineer atau kita panggil design engineer dan juga professional. Dan di belakang itu juga kita ada iMedic, iaitu Ikatan Pengalaman Perubatan Kesihatan Muslim Malaysia sebagai NGO yang berdaftar dengan Kerajaan Malaysia ataupun dengan ROS. Jadi kita telah diamanahkan untuk membuat satu kita panggil crowdfunding daripada awam. Maksudnya kita katakan derma daripada pihak awam dan juga ada di kalangan individu-individu, di kalangan persatuan, di kalangan korporat juga bersama-sama menggembelin tenaga dan juga memberi sumbangan langsung kepada iMedic. Dan iMedic dah diamanahkan seperti nyatakan tadi mengumpul dana tersebut dan membangunkan satu unit combat secara lengkap daripada kita panggil kontainer yang kosong sehingga terbinanya kontainer ataupun unit combat yang telah mungkin sidang penonton boleh lihat di belakang saya ini. Jadi secara ringkasnya kos ini
diperlukan sekitar dalam 100 hingga 150 ribu untuk membangunkan unit ini. Kerana apa? Kerana ia dilengkapi dengan sistem yang agak canggih, dengan arti kata adalah dia mematuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga mematuhi pembangunan kita katakan kaedah pengambilan sampel supaya pesakit dan juga healthcare worker ataupun doktor yang terlibat dalam pengambilan sampel itu terjamin ataupun tidak terdedah secara langsung kepada pendedahan COVID-19. Doktor, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada aspek volunteerism itu, volunteer-volunteer yang telah pun menyalurkan usaha mereka untuk membina satu unit tersebut. Mungkin doktor boleh terjemahkan kepada kita bagaimana pengumpulan volunteer itu dilakukan? Ya. Sehingga hari ini kita berjaya mengumpul sehingga hampir 200 volunteer secara sukarela dari berbagai bidang. Mereka adalah doktor, mereka adalah design engineer dan juga profesional dan juga senior technician dari berbagai bidang, bergabung tenaga, dan kita bermula dengan berkongsi idea daripada kesemua pihak. Sewaktu PKP peringkat pertama lagi, kita menghubungi mereka kerana apa? Idea ini dihasilkan kerana ingin sama-sama membantu pihak kerajaan Malaysia dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Malaysia ataupun rakyat Malaysia, kerana kita mempunyai tema secara sepakat iaitu volunteerism dan juga dari segi inovasi, dan juga kita berkolaborasi, dan idea-idea ini kita bangunkan supaya mereka saling bekerjasama membangunkan unit ini. Dan selepas idea ini kata-kata dibincang dalam tempoh yang agak tidaklah lama sangat, mungkin dalam tempoh 1 minggu lebih sikit, tetapi pada waktu sama kita menggerakkan mendapatkan sumbangan, mendapatkan kerjasama mereka daripada pelbagai bidang. Dengan arti kata pada waktu PKP yang akhir PKP yang pertama, kita telah hasilkan satu konsep bagaimanakah unit ini boleh dibangunkan. Bolehkah ianya dihasilkan dalam tempoh PKP itu sendiri. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama daripada semua pihak secara pro bono, maksudnya secara sukarela, jadi idea itu boleh dicernakan dan diterjemahkan kepada unit combat C19 itu secara hasilnya daripada sumbangan idea, sumbangan tenaga, masa dan juga sumbangan daripada pihak awam untuk membangunkan unit combat C19 ini. Okey, baiklah. Baik, terima kasih Dr. Azizi Ayub, merupakan Timbalan Presiden iMedid. Banyak ulasan yang diberikan dan selepas ini kita akan melihat dari segi bagaimana proses saringan itu dibuat. Kita akan bersama lagi seorang panel selepas ini, tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, tadi kita telah pun menjelaskan ataupun kita telah pun menerangkan bersama dengan dua orang panel tadi mengenai unit combat ini, iaitu saringan secara bergerak ini, saringan COVID-19, dan kali ini kita nak lihat juga bagaimana agaknya proses saringan COVID-19 dibuat di dalam unit combat ini. Dan kita akan bersama dengan Dr. Anas Mat Aziz, merupakan pengasas bersama kumpulan DDEC 19MY untuk menerangkan lebih lanjut mengenai unit combat ini. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar di studio? Khabar baik. Kedua Hafizi ni khabar baik di sini. Doktor, sebelum kita melihat kepada proses untuk menyarin, terlebih dahulu kami ingin melihat apakah antaranya kelebihan unit combat ini. Okey, saya sebagai medical coordinator
projek Team Combat ni, saya akan menerangkan ataupun tour eksklusif lah kepada studio. Jadi kalau kita lihat bangunan di sini, dia merupakan 20 feet container yang disumbangkan oleh Northport, Datuk Azman. Jadi kami telah ubah suai menjadi 3 bahagian utama. Jadi yang bahagian yang tengah ni adalah positive pressure, di mana ia adalah kawasan yang selesa untuk petugas kesihatan bekerja. Ada aircon dan dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan yang terkini. Kemudian kita ada 2 bahagian, di bahagian kanan dan di bahagian kiri kami ada 5 negative pressure booth, di mana setiap booth ni berperanan untuk mengambil sampel dengan 2 kata kunci, iaitu cepat dan selamat. Jadi mari kita tengok. Alright. Jadi kami mengubah suai 2 kawasan negative pressure booth ni supaya menjadi OKU friendly, ataupun untuk pesakit-pesakit yang dia takut claustrophobic, jadi boleh masuk berdua. Seorang ibu boleh masuk dengan anak dia untuk proses sampel. Jadi kita masuk rapat sikit. Okey, jadi kita tengok kawasan dia, kami menggunakan flooring yang sebagaimana flooring di hospital. Dan ni adalah kawasan negative chamber, di mana angin akan ditolak dan kemudian disedut ke atas untuk dinyahkumankan. Jadi dekat sini kita ada 2 glove, tempat duduk dan kawasan untuk membuang sampah. Serta itu adalah intercom bagaimana kami berkomunikasi dengan pesakit. Alright. Jadi kita masuk dalam. Jadi doktor, itu yang membuatkan sebelum pesakit, saya terangkan itu yang membuatkan pesakit tu dia tidak engage secara dekat dengan para petugas barisan hadapan, sekaligus mengurangkan risiko jangkitan tu, doktor. Betul. Betul. Jadi kita menyediakan complete isolation ataupun pengasingan total di antara petugas kesihatan dengan pesakit. Dan pesakit pun dia akan berada lebih dalam kawasan selamat, kerana kawasan negative pressure tu tidak akan membenarkan mana-mana udara luar ataupun jangkitan cross contamination berlaku di antara dia, pesakit lain dan juga petugas-petugas kesihatan. Okey. Alright, saya tunjukkan di bahagian atas, di mana udara tadi akan disalurkan melalui HEPA filter. HEPA filter, kemudian dia akan disalurkan melalui 3 meter air vent di atas. Jadi andainya HEPA filter tidak berfungsi dengan baik, jadi udara tu akan disalurkan tinggi 3 meter ke udara, dia akan jadi selamat lah. Tiada risiko orang-orang yang menunggu di luar akan terkena udara yang telah dijangkiti virus. Okey. Boleh saya tunjukkan bahagian dalam? Sila doktor. Okey. Jadi kita akan bersihkan tangan kita. Okey. Alright. Kita masuk ikut pintu. Ini antara step yang kedua ke apa? Selepas saringan tu. Ya, jadi kalau kita nak masuk tu kita kena sanitasi tangan lah, kena hand sanitizer. Jadi di kawasan dalam positive pressure, mana kita boleh lihat ada switch utama di sini. Kita berfungsi untuk memerlukan aircon, lampu, exhaust, negative pressure dan untuk pump sanitasi. Jadi ini juga adalah emergency stop button. Kami sangat mementingkan ciri-ciri keselamatan. Sebagai contoh, sini juga merupakan meter di mana menunjukkan setiap pressure di bilik-bilik yang tertentu. Okay. Jadi ini membenarkan kami yakin dengan 100% bahawa positive pressure berlaku dengan baik, negative pressure berlaku dengan baik. Doktor, nak tanya. Jadi saya akan menunjukkan salah satu proses silakan. Nak tanya, kalau kata petugas barisan hadapan yang kerja di situ, mereka tak perlu pakai peralatan perlindungan diri ke? Okey, jadi bila ada pengasingan total, mereka hanya perlu pakai mask simple saja, 3-ply mask, dan juga pakai glove. Disebabkan kita nak simpan sampel tu, jadi elok pakai glove. Boleh save duit, tak payah nak beli PPE banyak-banyak, tumbangkan kepada petugas barisan hadapan kat hospital. Tak ada. PPE yang mahal semua tu, tepat sekali. Okey doktor, boleh teruskan? Teruskan. Okey, jadi saya akan tunjukkan proses sampel kepada pesakit sebenar. Okey, dipersilakan. Ini Dr. Farid Fauad, rakan saya daripada Hospital UiTM akan menunjukkan, dan di luar adalah pesakit sebenar kita. Okey. Kita akan berbicara dengan pesakit melalui intercom. Assalamualaikum, Cik Firdaus. Nama Cik Firdaus, Firdaus bin Ali, IC 888888 Okey, Cik Firdaus boleh duduk, tak perlu pegang apa-apa kerana pintu adalah automatik. Okey, duduk. Kemudian saya akan tutup pintu.
Jadi Dr. Farid memasukkan tangannya ke glove, nitrile glove yang pertama, dan dia akan mengambil sampel melalui airtight sample box di sini. Okey, jadi yang layer kedua adalah latex glove, di mana kita menggunakan extra protection kepada pesakit, supaya setiap pesakit kita boleh tukar glove baru. Okey. Jadi dia akan ambil glove yang kedua. Doktor, berapa anggaran masa bagi setiap pesakit untuk membuat saringan ni? Okey, kami membuat real time simulation 24 jam. Jadi anggaran dia paling cepat antara 800 pesakit ke 1200 pesakit 24 jam. Kira andainya awal-awal tu masih tak biasa dengan step, paling kurang 10 minit setiap pesakit, dan paling cepat kita boleh buat adalah 6 minit setiap pesakit. Dari segi keputusan pula, bagaimana keputusan sama ada mereka ni keputusan untuk mendapatkan sama ada positif atau negatif? Okey. Jadi kelebihan mobile test unit ini, ia boleh diletakkan di mana-mana. Contohnya, kami boleh meletakkan di Northport. Kami akan ambil sampel dan simpan di peti ais di dalam ini. Jadi sampel tu akan dihantar selepas kesemua, contohnya staf Northport telah diambil sampel, dan kita akan hantar di UiTM lab. Jadi keputusan tu insya-Allah dalam 24 jam. Tapi dengan ada test kit baru, insya-Allah dan keputusan dia akan lagi cepat insya-Allah. Okay, saya teruskan boleh? Boleh, sila Doktor. Okey. Jadi setiap pesakit kami akan hand sanitize. Okey, kemudian kami akan mengambil swabber dari dalam. Okey. Kita terangkan, minta maaf Encik Firdaus, prosedur ini kurang selesa. Jadi Encik Firdaus, dongakkan kepala sikit ke belakang, hadapkan sikit ke depan. Okey, terima kasih. Alright. Kita masuk sikit Encik Firdaus. Okey. Jadi swab akan dimasukkan ke dalam hidung, masukkan betul-betul. Betul. Okey. Kita masukkan. Okey, masuk dalam. Okey, minta maaf ya Encik, dia kurang selesa. Okey, boleh keluarkan. Okey, Encik kekal berada di keadaan Encik. Okey, kemudian pesakit akan keluar dengan menggunakan pintu automatik lah. Okey, Encik boleh bangun dan kemudian dikeluar tanpa perlu pegang apa-apa permukaan ya. Terima kasih. Alright. Setelah pesakit keluar, kita akan tutup pintu secara automatik. Kemudian sampel akan dimasukkan di dalam bekas VTM ataupun viral transport medium. Okey. Kemudian apa ciri-ciri keselamatan yang canggih dalam sistem combat ni, di mana kami membolehkan auto sanitasi. Kalau kita boleh lihat di bahagian atas tu, kita ada nozzle di mana kita akan spray selama lebih kurang 10 hingga 15 saat sanitasi yang akan membersihkan bilik ini. Saya bagi contoh Okey. Jadi sanitasi itu akan berlaku. Kemudian kami berjaya membuat kajian di mana serakan udara ataupun sanitasi itu akan memenuhi setiap bilik ini dalam masa 15 saat. Kemudian kami akan biar dia 1 minit sebelum pesakit seterusnya masuk. Jadi kerana kami mementingkan keselamatan, jadi dia bukannya selamat untuk petugas kesihatan, pesakit, tapi untuk makcik Kiah cleaner pun selamat. Sebab dia tak perlu basuh every time. Doktor, nak tanya, kalau kata kita tak banyak masa Doktor, tapi secara ringkasnya mungkin Doktor boleh terangkan kepada kita, sekiranya seseorang pesakit itu didapati positif, jadi bagaimana doktor dan juga petugas lain untuk memastikan bahawa kontak-kontak rapat pesakit tersebut dapat dikenal pasti, kita trace? Okey, jadi kami juga membangunkan satu aplikasi apps untuk mengesan ataupun setiap pesakit yang datang ke combat, dia akan download satu apps di mana keputusan tu akan diberitahu kepada mereka. Sekiranya mereka adalah positif, apps tu akan memberi signal merah di mana kita akan memberitahu mereka keputusan anda adalah positif. Kemudian anda diminta untuk kekal berada di mana anda berada. Petugas kesihatan akan datang untuk ambil anda. Kemudian segala kontak yang telah berlaku selama 14 hari akan berada dalam history apps itu. Okey, baiklah. Terima kasih banyak. Berkasam bersama kumpulan DDEC 19
Mai, Dr. Anasmat Aziz atas penerangan yang begitu menarik sekali bagi saya tadi dan satu inovasi yang mencipta sejarah negara yang perlu kita angkat sama-sama baik kepada semua pihak dalam ketika kita menghadapi perang dengan COVID-19 musuh yang tidak nampak ni sendiri kan. Okey, baiklah Hafizi, saya rasa setakat itu saja program Awani Pagi segmen Realiti Rakyat. Saya Hafiz Zaman Dan saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.